untuk family reunion, untuk menghubung rapatkan adik-beradik. Yang keduanya untuk tidak melupakan orang yang telah mati. Sekadar itu dia okey. Tapi yang ketiganya dan juga untuk menggembirakan roh-roh itu. Untuk menggembirakan roh-roh yang telah meninggal dunia. Maka dancing itu tarian-tariannya untuk menggembirakan mereka. Dan ada juga versi yang mengatakan Menteri Agama sebut pasal Don Odori, ya? The Festival of the Souls. Dia merupakan keramaian yang berkaitan dengan roh-roh si mati. Dia suatu keramaian yang disambut oleh orang-orang Jepun. Bila saya mengamati kisah-kisahnya, asal-usulnya, ada pelbagai versi. Salah satu versi yang diulang-ulangi ialah dikatakan salah seorang anak murid ataupun pengikut setia Buddha, dia mendapat tahu ibunya yang sudah mati hidup di alam sana bagi mereka sebagai hungry ghost, sebagai hantu yang lapar. Hantu yang lapar ini bukan bermaksud dia teringincok kodok ke karipap, tapi hantu yang lapar bagi mereka, hungry ghost, ialah dia menderita. Maka dia tanya Buddha, apa perlu dia buat? Maka Buddha kata, you offer offerings. Artinya you berikan sesuatu lah. Berikan sesuatu dengan niat kebaikan dan mungkin ibu kamu akan selamat. Akhirnya dia dapat tahu, Buddha bagi tahu ibu kamu sekarang tak lagilah hungry ghost, dia dah selamat. Maka anak murid itu punya seronok sampai menari-nari. Maka dari situlah melahirkan sambutan untuk roh si mati dan melahirkan tarian-tarian dan cahaya-cahaya. Akhirnya melahirkan festival yang dipanggil Odon ataupun DON, kalau dia kena sebut Don, macam Don, betul lah, Don Odori, ya. Odori itu tarian. Odori itu maksud tarian. A certain form of dancing. Don tu macam satu plate, satu bekas yang kita masukkan mungkin makanan untuk diberikan pada sesuatu. Jadi dia satu pemberian dan dia ada tarian. Dan kalau kita baca tengok asal usulnya, tarian-tarian ini, pemberian-pemberian ini dan cahaya-cahaya pelita yang dibawa, dia di samping dia untuk apa? Pertama dia kata untuk family reunion, untuk menghubung rapatkan adik-beradik. Yang keduanya untuk tidak melupakan orang yang telah mati. Sekadar itu dia okey. Tapi yang ketiganya dan juga untuk menggembirakan roh-roh itu. Untuk menggembirakan roh-roh yang telah meninggal dunia. Maka dancing itu tarian-tariannya untuk menggembirakan mereka. Dan ada juga versi yang mengatakan mereka akan datang, sebab itu ada pelita yang menampakkan jalan bagi mereka. Kemudian mereka akan balik dan ada dancing, ada tarian yang dilenggang-lenggokkan dengan cara tertentu untuk menggembirakan roh yang balik. Lepas tu sambutan ini ada waktu dia. Waktu itu roh dikatakan balik. Jadi kesimpulannya, sambutan Don Odori ini, di samping ada tarian, ada makan minum, tapi ada juga sesuatu yang terhasil daripada sebuah kepercayaan terhadap roh. Kita beriman roh berada di alam barzah. Barzah ini suatu pemisah. Mereka pergi tidak akan kembali. Roh tidak akan kembali. Berbeza dengan apa yang agama ini sebutkan. Roh akan kembali, kita dancing untuk damaikan mereka. Ini sudah bercanggah dengan konsep roh. Sebab itu, secara umumnya Don Odori mungkin ada sambutan-sambutan, tapi apa-apa yang dilakukan yang ada unsur-unsur kepercayaan seperti ini, sebaiknya kita jauhi sama sekali. Apa-apa perbuatan, apa-apa tindak tanduk yang berunsurkan kepercayaan seperti ini, dalam bab itu kita jangan ikut. Kita jangan bersama-sama mereka. Sama juga dengan golongan Cina di Malaysia, dengan kepercayaan tertentu tentang hungry ghost. Pernah tengok golongan Cina adakan sambutan hungry ghost? Ada.
tahu kan? Ada ada hingar-bingarnya yang tertentu kan. Adalah sekarang dia pasal muzik lah kan. Artinya bukan diam. Dia ada. Tapi itu kepercayaan mereka. Ada pernah kita larang. Sebab itu bila ada orang besar berucap mengatakan kita kena terima kepelbagaian di Malaysia. Saya berkata, tuan-tuan, orang Islam di Malaysia ni sudah menerima kepelbagaian sekian lama. Kita sudah toleran dalam banyak hal sekian lama. Kita tak kacau sambutan Cina dengan Hungry Ghost dia. Pernah kita kacau. Sampai tengah malam pasal muzik dengan hingar-bingarnya. Pernah kita kacau. Kita tak kacau. Kita ini orang Islam di Malaysia cukup toleran sekian lama. Sehingga ada puak-puak politik membuat kenyataan-kenyataan yang menyebabkan kita marah. Kenyataan yang tidak betul tentang agama Islam menyebabkan kita marah. Tapi kita tidak bertindak melampau. Mungkin ada teguran, mungkin ada penulisan, tapi tak pernah kita melampau. Nak beritahu pada pemimpin, you all tolong sedar bahawa rakyat Malaysia yang Muslim ini telah sekian lama toleran dengan puak-puak kafir di Malaysia sekian lama. Sebab itu puak-puak kafir di Malaysia hidup aman, kenyang, senang di Malaysia sebab kita orang Islam toleran dengan mereka selama ini. Sama juga dengan sambutan Jepun, sudah disambut sekian lama. Tapi kita mengatakan ini saja. Apa-apa aktiviti yang ada unsur kepercayaan yang tak selari dengan Islam, umat Islam sebaiknya jangan bersama-sama meraihkan aktiviti dengan kepercayaan yang seperti itu. Itu saja. Mereka nak sambut, kita tak pernah menghalang pun. Kita tak pernah menghalang pun. Seperti sambutan-sambutan kafir yang lain. Kita tak pernah menghalang pun. Baik sungguh orang Islam di Malaysia. Berbeza dengan India. Berbeza dengan puak-puak Hindu di India tu. Orang Islam tak macam itu. Jadi ini yang pemimpin-pemimpin ketika berucap, cermat.